YouTube online. Over to you, Ustaz Izwan. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka pada pagi yang mulia ini 4 Julai 2021 kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dalam majlis ilmu, dan sebelum itu kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman yang merupakan pengkuliah kita pada pagi ini. Kemudian seterusnya yang dikasihi para guru yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, antaranya Ustaz Ismail Cikgu, Ustaz Bakrul Razi, Cikgu Hasimah, Ustazah Sa'diyah, Ustazah Jamaliyah, dan semualah para guru yang dapat bersama, dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat alumni An-Nadi. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Menyambung kepada kuliah semalam, kita telah mulakan yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu berpandukan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Maka pada pagi Ahad, insya-Allah setiap pagi Ahad bermula pada pagi ini akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Husni berdasarkan kitab tafsir Ibn Kathir, iaitulah pada juzuk Amma. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz Ahmad Husni untuk memimpin kuliah kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat kita sama-sama meneruskan kehidupan dan juga menyambung tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman dan juga tanggungjawab sebagai ahli dalam masyarakat dan tanggungjawab sebagai ahli dan juga orang-orang yang penting dalam keluarga. Terima kasih kepada yang berbahagia Fadilatul Doktor Izwan. Mujur tak baca Izwan Rafidah sebab nama kat situ Izwan Rafidah. Kan, jadi alhamdulillah. Seterusnya Al-Muhtaram, maknanya yang kita kasihi, yang kita sentiasa menantikan dan juga dahagakan lagi sebenarnya panduan dan juga bimbingan daripada mereka, para guru kita hafizahumullah, Fadilatul Ustaz Ismail Cikgu, Ustaz Bakru, Cikgu Hashimah, Ustaz Sa'diyah, Ustaz Zamaliyah, dan mungkin ada Ustaz ataupun guru-guru yang lain saya tak perasan dalam ni, saya mohon maaf. Mohon izin untuk saya berbicara di hadapan guru-guru sekalian. Ini ibarat macam kena bentang depan kelas lah. Itu macam itulah. Macam kena bentang depan kelas. Sekali lagi boleh diperbetulkan, ada salah tata bahasa ke, salah cara menukil ke ataupun apa-apa, kita terbukalah dengan masih lagi sebenarnya itulah hubungan antara guru dengan murid ini tidak akan terhenti. Bukan saya kata terhenti sehingga ke tarikh dan saat kita mati, tetapi dia tidak akan terhenti sehinggalah hari kiamat, insya-Allah taala. Dan perhubungan ini juga akan terus kekal. Kita juga ingin sama-sama bergembira di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah taala. Dan saya pun izin kepada guru-guru sekalian untuk meneruskan bicara.
yang baik daripada Allah, yang buruk mungkin kelemahan saya dan kekurangan ilmu. Moga-moga Allah lengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan. Saya duk ingat pagi ni saya, lepas tu pagi lain orang lain rupanya kena kontrak sambung. Aduh. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga, tahniah juga kepada An-Nadi dengan pimpinan Dato' Retna, Cikgu Johari Badal. Alhamdulillah, masya-Allah. Semalam saya tak sempat bersama dengan guru-guru lelaki, banyak kenangan tu, tapi saya ada kelas semalam, jadi masuk kelas lah, belajar kita biasalah, belajar lagi sikit-sikit kan. Maknanya tak sempat, jadi mungkin semalam seronok lah perbincangan dengan guru-guru tu, dengan kenangan kena marah dengan Cikgu Nurizan sebab pakai selipar pergi pergi Padang kan. Jadi ada kalimah-kalimah dia yang saya masih segar di ingatan, tapi hari ni kuliah tafsir saya tak nak sebutlah kalimah tu. Jadi kalau sebut kalimah tu dia tak jadi kuliah tafsir dah tu. Okey. Baik, alhamdulillah. Izinkan saya untuk buat presentation, boleh? Semalam Ustaz Ismail Cikgu buat slide, saya rasa macam Allah, memang kena buat slide ni. Tok Guru buat slide, kita pun kena ikut Tok Guru lah buat slide. Jadi cuma hari ni macam biasa juga, kita akan mulakan dengan sedikit mukadimah sebelum kita nak masuk terus, dan saya yakin kita tidak akan pun menghabiskan sepenuhnya surah Ad-Duha pada hari ini, walaupun ayatnya 11 sahaja, tak banyak, tapi perisiannya ataupun perbincangannya boleh kita bincang bersama, insya-Allah. Baik. Sekejap Boleh nampak semua? Nampak. Baik. Seterusnya kita nak bincangkan, tahniahlah kepada An-Nadi yang menganjurkan program-program yang baik, merapatkan ukhuwah sesama kita, dan juga memberi satu kebaikanlah kepada warga Semak Kajang dan alumni, dan saya kira ini adalah usaha yang sangat baik dan insya-Allah diberkati dan berterusan hendaknya, insya-Allah. Baik, pertama sekali bila kita nak berbicara tentang tafsir, saya agak takut juga sebab frankly speaking, cakap orang putih pula dah pagi-pagi. Jadi maknanya kita ni apabila kita berinteraksi, kalau kita tengok dalam karya-karya seperti Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, beliau menukilkan bagaimana kaedah kita memahami, kaedah kita nak bermuamalah dengan Al-Quran. Dan untuk kita ni, bila kita sebut tentang muamalah kita dengan Al-Quran, kita kena faham bahawasanya ilmu kita, pengetahuan kita amatlah terbatas. Dan lifahmi muradillahi subhanahu wa ta'ala minal Quran, untuk kita nak faham apa sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Al-Quran ni, kita tidak boleh sembrono, dan tidak boleh kita mengikut apa yang dipanggil sebagai hawa nafsu. Sebab tu Al-Quran juga bila kalau salah cara, salah kaedah, dia dijadikan tangkal dengan inverted comma. Tuan-tuan jangan faham benda ni sebagai inilah, maknanya boleh dijadikan tangkal tanpa sedar, dan kalau salah berinteraksi kita dengan Al-Quran tu, mungkin dia akan membawa kepada yang tak baik lah. Saya nak sebut perkara ni sebab fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, ada juga yang bertanya teknik garpu tala. Teknik garpu tala ni pegang garpu, lepas tu ada macam mana lepas tu buatkan bunyi getaran pada garpu tersebut, lepas tu getaran tu berhenti kat mana, kita buka selak. Macam itulah yang saya lebih kurang faham begitu. Kemudian ataupun kita ada masalah apa-apa, kita selak je mana-mana ayat Quran, kita kebetulan, sebab orang duk main tentang kebetulan dan sebagainya. Sebenarnya dia bukan begitu, bukan semudah itu.
Dan bukan semudah kita melihat satu ayat, kita tengok, kita renung, lepas tu kita baca tafsir, terus sahaja kita memberi ulasan kita tanpa didasari dengan ilmu-ilmu yang tepat. So ini adalah satu perkara yang betul, walaupun kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, tapi berinteraksi perlukan dia punya kaedah dia, perlukan dia punya alat-alatnya. Sebab itu apabila kita membicarakan tentang ilmu tafsir ni dia banyak kategori. Kalau saya ingat apa yang kita belajar dulu adalah kategori-kategori ilmu tafsir ni ada banyak. Ada tafsir bil ma'thur. Okey, dia panggil tafsir dengan asar. Dengan yang paling tinggi sekali dalam kategori tafsir bil ma'thur ni adalah tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Maknanya Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Okay. Mana kita nak tengok kitab dia ada kitab moden, kitab baru, walaupun ulama'nya sudah tidak ada. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Saya kalau pergi rumah Ustaz Ahmad Cikgu nampak kitab ni ada kat rak. Ustaz Ahmad Cikgu. Adwa'ul Bayan. Kitab Adwa'ul Bayan ni antara disebut sebagai kitab yang menulis ataupun yang ditulis untuk menafsirkan Quran dengan Quran. Maknanya itu metodologi dia, pendekatan dia. Bab metodologi ni ashab Dakatirah kita lah, seorang pada Dr. Izwan, seorang pada Dr. Irwan Arifin yang ada bersama kita pada hari ni, doktor-doktor yang PhD ni, diorang tu bab metodologi pakar. Okay. Jadi bila kita sebut tentang metodologi, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi ma'ajmala dhalik, tidak ada yang lebih indah melainkan Al-Quran menafsirkan Al-Quran sendiri. Maksudnya itu yang kita yang pertama dari sudut hierarki tafsir bil ma'thur, Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian tidak ada tafsir bil ma'thur kalau disebut dalam tahta adimis sama, dalam kita kata di bawah muka bumi ini. Kalau kita sebut tafsir bil ma'thur ni, tafsir dengan yang asar ni, tidak lain tidak bukan tafsir yang kita berada di depannya adalah tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia metodologi dia dalam tafsir adalah menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak ada manusia paling cermat dan juga paling tepat dalam menafsirkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang mereka ini diberikan didikan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami proses tafsir itu dan juga memahami kehendak daripada Al-Quran dikaitkan dengan beberapa perkara lah yang sangat hebat untuk kita. Bila kita tengok benda tu sebenarnya harus membuatkan kita, kalau aku nak cakap something tentang ayat Allah ni, aku sepatutnya rasa takut, aku sepatutnya rasa gentar. Sebab apa? Sebab betul ke aku menafsirkan, aku interpret, inikah yang benar-benar Tuhan mahukan? Sebab tu apa-apa pun yang kita nak buat, apa pun terutama berkaitan dengan Al-Quran, kita kena ada setback sikit, kita kena buffer sikit something, kita kena simpan sikit. Maknanya jangan terus kita berani ataupun kita perlu mencermati setiap pandangan, setiap apa yang kita nak cakap, setiap perkara yang kita rasa kita nak sebut, kita kena cermati. Sebab ilmu untuk tafsir ayat ni dia banyak ilmu alat dia. Guru-guru kita selalu sebut ilmu alat. Apa benda ilmu alat ni? Tools. Maknanya untuk kita nak buka, contoh kita nak buka enjin, kita kena ada tools dia. Tools A, tools B. So baru kita nampak apa masalah yang ada dalam enjin tu. Apa benda yang ada. Contoh doktor yang nak buat operation, dia kena ada tools dia. Tools for operation. Mana ada boleh belah-belah, main belah dengan tangan, apa semua, belah batin, apa semua, tu semua ngarut rapu tu. Jadi isunya kena ada tools dia, kena ada ilmu dia, kena ada teknik dia. So apa tools, apa ilmu, apa teknik, apa pembuka dia? Syekh Hasan Didu Syanqiti menyebutkan berkaitan dengan satu ilmu ataupun seorang itu kalau dia nak jadi alim, kalau yang ni saya sebut ni tentang ilmu tafsir sahaja.
Apa asas-asas dia? Pertama sekali, the first and foremost, tak boleh tidak kena faham bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, macam mana kita nak faham Al-Quran? Mustahil. Mustahil hanya boleh kita melihat kepada terjemahan, mustahil hanya boleh kita melihat kepada direct translation ataupun translation per kata, terjemahan per kata. Sukar sekali ya sebenarnya, dan ia bukan semudah itu. Sebab ilmu bahasa Arab dia ada ilmu nahwu, dia ada saraf, dia ada ilmu yang berkaitan dengan usul lughah. Lepas tu dia ada fannus saut, seni suara. Kemudian bahasa Arab ada lagi ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi', bayat. Semua yang menjadi orang kata struktur dalam ilmu bahasa Arab. Kita ada Ustazah Jamaliah lagi, saya cakap salah pula, jam pula saya ni. Maknanya struktur dalam bahasa Arab tu, semua ilmu-ilmu Ustaz Bakru ada. Ustaz Bakru yang ngajar kami tingkatan 4 dengan tingkatan 5, ngajar bahasa Arab tinggi pula tu, kan. Jadi maknanya ilmu-ilmu yang ada ni, ilmu dalam bahasa Arab ni, ini adalah asas nombor 1. Macam mana kita, ini sahabat-sahabat kita yang pergi belajar belajar di Jepun, dia nak duduk dekat culture sana, of course dia kena belajar dulu bahasa sana. Okay? Sahabat yang pergi belajar ke Perancis, dia nak kena belajar bahasa Perancis untuk mengetahui, untuk membuka benda tersebut. Orang yang nak buat research, baca buku dalam bahasa Jerman, kena tahu bahasa tersebut. Okay, ini asasnya. Okay. Yang seterusnya, kita melihat kepada, yang ni saya nak pergi terus kepada Al-Quran sikit. Kita tengok, bila tengok Quran, kena tengok asbabun nuzul. Itu nombor 1. Sebab apa? Sebab yang itulah yang pertama, ayat itu diturunkan kerananya. Sebab penurunan tu. So bila kita faham dia punya latar belakang, barulah kita tahu ayat tu sebenarnya contextual clue dia apa, apa dia punya maksud dia. Kalau kita tak reti apa benda, tak tahu apa benda, tahu-tahu kita baca saja. Contohnya bila satu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, ayat tu sebenarnya pernah ditegur oleh Allahumma salli ala Muhammad, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang pergi ke Turki tu. Bila ayat tu pernah ditegur oleh sahabat, sebab apa? Sebab melihatkan pada ketika itu tentera orang Islam apabila diarahkan untuk keluar berperang dengan musuh yang sangat hebat, mereka kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu ke lembah kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari, mau tanya nama sahabat. Jangan letakkan diri kamu kepada lembah kebinasaan. Sebab apa? Sebab ni gila perang, nak pergi perang ni kita tak boleh menang ni. Siapa masuk join perang ni, maksudnya dia masukkan diri dia ke lembah kebinasaan. Dan pada ketika itu Abu Ayyub memang seorang yang dah tua, dia kata, kamu salah interpret ayat ni, kamu salah tafsir. Ayat ni sebenarnya turun kepada wala tulqu bi aidikum ila tahlukah tu sebelum tu, yang berkaitan dengan kedekut, dengan kamu tak belanja pada jalan Allah. Jadi dengan kamu tak belanja pada jalan Allah, dengan sifat kedekut kamu tu, itulah menjuruskan kamu ke lembah kebinasaan. Perbuatan itu, ayat tu turun kerana tu, bukan kerana sebab yang kamu sebut sekarang. Jadi ni kepentingan benda tu untuk kita faham, supaya kita tahu kita punya guideline, kita ada, at least kita on track. Untuk kita faham on track sebelum kita nak pergi kepada mungkin perluasan maksud tafsir tu. Sebab kalau dalam kaedah kita sebut qawaid fi tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu-satu ibrah, satu-satu pengajaran itu dia masih lagi boleh terpakai pada keumuman lafaz, bukan kepada pengkhususan sebab turunnya. Betul, itu kaedah. Sebab apa? Sebab kaedah tu meluaskan kefahaman, tetapi asasnya mesti ada asbab nuzul. Panjang sangat bab ni. Kemudian kita ada ulumul Quran, kita ada tajwid, kita ada qiraat, kita kena tahu pasal fawasil. Fawasil ni cara bagi ayat, kat mana ayat nombor berapa. Kalau sekarang ni kita dah ada dah nombor tu, kita tahu dah, tapi macam mana diperletakkan nombor tu.
Itu ilmu peletakan nombor ayat tu, peletakan pembahagian ayat-ayat itu, fawasil. Okey. Kemudian kita kena faham pasal fiqh, kena faham usul fiqh, kena faham qawaid fiqh, kena faham hadis, kena faham usulul hadis dan kena faham ulumul hadis. Kalau kita tengok kepada kriteria ni, sebenarnya sepatutnya dan sewajibnya kita takut untuk tafsir. Sebab apa? Sebab tak ada kelayakan langsung. Nampak gayanya. Sebab nak kena faham semua. Tapi kalau tak buat semua ataupun kalau nak tunggu faham semua, bila masa nak buat benda-benda ni kan? Jadi kita buat sekadar yang kita mampu mengikut kefahaman kita, tetapi masih lagi berlandaskan kepada sumber-sumber yang ni. Kemudian tafsir bil maksur. Ada tafsir-tafsir yang lain yang disebut sebagai tafsir bil ra'yi, tafsir dengan pandangan, kemudian dan sebagainya. Saya teringat Syekh Abdul Aziz Osman, guru kami di di Madinah Munawwarah, dia pakar tafsir, ya. Dia pakar tafsir, dia pernah sebut kepada kami, dia kata ahsanul mufassir huwa zaman. Yang terbaik dalam memberi maksud tafsiran kepada Al-Quran ni adalah masa, maknanya zaman. Zaman tu yang memberi interpretation yang paling tepat, sebab Al-Quran ni lestari dan juga relevan sepanjang zaman. Baik. Mukadimah kita kepada surah Ad-Duha ini. Pertama sekali kita melihat dari sudut dia punya konteks, ya, konteks umum surah Ad-Duha. Kenapa saya pilih surah Ad-Duha dulu dan saya pilih juzuk, kalau tengok tu juzuk Ammah, tapi saya nak kita ceritakan surah Ad-Duha ni. Surah Ad-Duha, kalau kita tengok maksud Ad-Duha, semua orang tahu kat sini, semua budak Semak Kajang mesti tahu maksud Ad-Duha. Waktu matahari sepenggalahan naik. Itu maksudnya waktu matahari naik segala. Macam mana orang-orang dulu sebut segala? Ni Ustaz Ismail Cikgu boleh betulkan saya lah. Kalau kita bangkit pagi, kita keluar, kita pergi tengok dekat ufuk, tengok ufuk matahari tu. Kemudian kita ambil galah. Galah ni ukuran biasalah. Ukuran biasa. Kalau yang pakar dalam ilmu falak pun boleh tambah baik. Kita ambil galah tu, kita letak. Dia matahari tu naik sampai ke hujung galah. Itu yang dipanggil sepenggalah. Tapi depends lah galah panjang mana. Kalau dalam pokok durian lebih 20 tahun tu panjang juga galah tu, kan? Tapi orang tak menggalah pokok durian, orang tak galah buah durian, orang galah buah rambutan dan sebagainya. Jadi kadar itu, kadar sepenggalah itu adalah satu, kalau kita sebut qadra rumhin, kalau pada zaman itu bukan galah tapi ni tombak. Tombak yang digunakan sebagai alat peperangan. Tu letak tombak tu, tinggi tombak tu, yang itulah waktu, ukuran waktu untuk kita melihat ketentuan masuknya waktu duha. Dan ketentuan masuk waktu duha ni berbeza. Kalau di Arab Saudi ataupun di negara Arab biasanya, kalau di Mekah, di Madinah, kita boleh tengok waktu duha itu akan masuk 15 minit selepas waktu syuruk. Itu cepat dekat sana. Kat kita kat Malaysia disebutkan 28 minit. Jadi ini perbezaan waktulah. Tak apa, yang penting kita faham dia berkaitan dengan waktu. Kemudian kedudukan dia dalam Al-Quran adalah surah yang ke-93. Kita tahu Al-Quran ada 114 surah dan dia mengandungi 11 ayat. Dan dia merupakan surah Makkiyah, kategori surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni untuk kita faham, kita nak ulang kaji sikit, dia ada surah, ada dua kategori, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Pendek saya ceritakan, Makkiyah ni dia berkaitan dengan surah ataupun ayat-ayat yang turun. Dia kalau kita baca ulumul Quran, kita akan faham bahawasanya dia berkaitan dengan period, dengan masa, bukan berkaitan dengan tempat sangat pun. Dia mungkin boleh turun dekat Madinah, tapi kalau dia turun sebelum daripada, ini khilaf ulama, cuma saya maklumkan yang jumhur ataupun kebanyakannya menunjukkan kepada, kalaupun dia turun dekat mana-mana, kat Madinah sekalipun, tapi kalau period itu sebelum daripada hijrah Nabi SAW, maka dia
termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Okay, so kita tahu surah Makkiyah either maknanya either dia turun di Mekah ataupun sebelum hijrah. Okey, dua-dua tu kena ambil tempat dan juga masa. Okey, dan surah Makkiyah ni turun sepanjang 12 tahun 5 bulan 13 hari bermula daripada 17 Ramadan waktu Nabi berusia 40 tahun. Dan kalau kita tengok kaedah-kaedah surah Makkiyah ni, dia tergolong dalam surah-surah yang pendek. Surah-surah yang pendek. Gaya bahasa kalimat dalam ayat surah Makkiyah ni kuat dan keras. Dia tegas, dia tak ada cakap banyak. Kalau kita tengoklah dalam surah Duha, wadduha walaili saja, sikit-sikit. Benda tu jelas, keras dan juga tepat. Susunan pada ayatnya jelas. Umumnya mengandungi sajak. Sajak ni tadi awal-awal kita sembang tadi sajak. Itu sajak. Yang ni sajak. Sajak ni lain. Sajak ni adalah macam kita kata rima lah kalau dalam bahasa Melayunya. Wadduha walaili ila saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ujung tu sama alif maqsurah tu. Okey, dan bila kita tengok benda tu, ini nampak keindahan Al-Quran. Surah Makkiyah kebiasaannya kalau ayat-ayat yang agak panjang mengandungi intipati ya ayyuhan nas, banyak mengajarkan tauhid, akidah, whatever, dan perintah beribadah. Ini asas surah Makkiyah ya. Banyak membahas kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, gambaran syurga neraka, cerita tentang Nabi dan umat-umat terdahulu, ada dasar umum bagi perundangan dan akhlak mulia dalam sesuatu masyarakat. Okay, so saya nak pergi kepada poin yang ujung ni. Surah Makkiyah dia turun untuk memberitahu kepada manusia way beyond daripada nanti nak turun Madaniyah. Ini adalah rukun-rukun dasar-dasar kehidupan. So kalau kita study surah Makkiyah, kita akan faham kat situ banyak sangat rukun dan dasar kehidupan. Maknanya manusia ni ada rukun. Kita ada rukun apa dalam hidup kita? Rukun iman, rukun Islam. Tapi apakah dia arkanul hayah? Rukun-rukun kehidupan. So rukun-rukun kehidupan ni ada dalam kategori surah-surah Makkiyah ini. Jadi inilah intipati umum yang boleh kita lihat. Kemudian bila berkaitan dengan surah tadi kita dah sebut tentang surah Makkiyah, ciri-ciri dan sebagainya. Apa yang kita pelajari hari ini kalau dalam istilah para ulama disebut sebagai, sebab tu saya pilih dulu surah Duha sampai surah An-Nas. Kalau bahasa kampung kita dulu kita cakap surah ni surah apa? Surah lazim. Surah ni surah apa? Surah lazim ataupun ayat-ayat lazim. Ayat-ayat lazim. Bila kita sebut tentang ayat-ayat lazim, kita fahamlah ayat lazim ni kita kata ayat lazim sebab apa? Sering kali dilazimi oleh kita. Tapi dia sebenarnya dia ada kategori dia. Apa kategori dia? Kategori yang kita nak perkenalkan hari ini adalah qisarul mufassal. Apa dia maksud qisarul mufassal? Dia panggil surah-surah mufassal. Al-mufassal bermakna surah-surah yang dipecahkan dengan basmalah. Maknanya dia surah-surah yang dipecahkan, satu dipecahkan dengan basmalah, maknanya lepas habis ni ada bismillah lain pula, ada bismillah satu lagi. Kemudian habis satu surah ada bismillah. Itu maksudnya. Kemudian dipecahkan ayatnya sikit-sikit. Itu maksud dia. Tapi maksud yang diperkenalkan oleh ulama adalah surah pendek yang banyak dipecahkan dengan basmalah. Sebab banyak fawasil. Ni fawasil ni lah fawasil. Ad-Duha, Saja, Qala, fawasil ayat tu. Pecahan-pecahan ayat tu. Dia banyak pecahan dia. Jadi ulama khilaf. Cuma ada 3 lah saya bagi tahu dia punya kategori. Qisarul mufassal, wasatul mufassal dengan tiwalul mufassal. Dia ada qisarul mufassal, surah-surah yang pendek, yang pecahan terpendek. Dia ada pecahan terpendek, pecahan pertengahan, pecahan yang panjang. Dia ada lah. Kalau tengok dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi ada khilaf lah. Ni perletakan surah saja, tetapi in general kita faham qisarul mufassal ni
start daripada duha sampai an-nas. Start daripada suratul duha sampai an-nas. Itu ayat-ayat lazim. Kalau sebelum ni kita sebut ayat lazim, lepas ni kita dah ada istilah baru. Apa dia? Qisarul mufassal. Nampak lah ilmiah sikit kan. Okay. Kemudian kita ada al-wasat. Wasat ni daripada amma yatasaalun sampai ke bawah lah. Okay. Kemudian kita ada tiwal. Tiwal ada kata bermula daripada surah Qaf, ada kata daripada surah Mursalat dan seumpamanya. Okay. Jadi ini adalah perbincangan yang berkaitan dengan kategori-kategori surah-surah dalam Al-Quran. Nah, ini para ulama sebut ni, inilah ilmu-ilmu yang harus kita sama-sama melihat dan semua maknanya kita nak faham sedikit demi sedikit sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita ada penambahan baik. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan peringatan yakni Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka orang-orang yang menjaga hubungan dia dengan Al-Quran, yang menjaga keprihatinan terhadap Al-Quran, yang menjaga ilmu-ilmu Al-Quran ni, orang yang dekat dengan Al-Quran, insya-Allah juga la'alla moga-moga dia termasuk dalam penjagaan Allah SWT. Baik. Kita dah sebut tadi secara awal intipati umumnya dalam surah ni mempunyai rukun kehidupan sebab surah Makiyah dia nak ajar manusia hidup. Dan asas kepada manusia, asas kaedah kepada manusia menurut Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah adalah al-aslu fin nasi al-kasb. Asal pada manusia ni adalah usaha. Al-kasb, dia kena berusaha. So apa yang kita nak faham maksudnya manusia ini kena ada konsep usaha. Dan usaha pada diri manusia tu nak mula bila, kalau time frame manusia ni, time frame dia Allah Ta'ala dah bagi time frame, maka time frame untuk manusia berusaha biasanya dia bermula pada waktu duha ni lah. Ini yang kita nak kaitkan ni. Macam mana kita nak melihat bagaimana Allah Ta'ala meletakkan timing itu dan Allah Ta'ala bersumpah dengan ad-duha itu. Kalau kita tengok perkataan-perkataan nanti kita akan pergi satu-satu. Apa yang Allah sumpah ni dia ada signifikan dia. Dan Allah bersumpah dengan dengan apa yang ada dalam diri manusia. So kalau sahabat-sahabat kita, saya pun terlupa tadi, saya rasa boleh dah masing-masing ambil Quran, ambil kalau ada Quran ada terjemahan, dan kalau yang ada dekat handphone ke sebagainya, kalau guna boleh kita ambil dan kita lihat maksud surah Duha ni lah, dan juga apa yang berkaitan. So kita nak mulakan dengan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cantik. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan surah ini dengan wadduha. Lama aqsama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak pergi kepada Tuhan bersumpah, Imam Ibn Kathir dia bawa satu benda yang menjadi sunnah di kalangan setengah-setengah ulama sebut dia sunnah. Satu hadis daripada Ismail bin Qustantin dan juga Shibil bin Abbad. Bila sampai kepada surah Duha, kata Imam Ibn Kathir, qala li, dua-dua ulama ni kata kepada aku, kabbir hatta takhtim ma'a khatimati kulli surah. Engkau kena takbir. So kalau kita biasanya kita duduk khatam Quran tu kan, kita start khatam Quran tu, majlis khatam Quran surah Duha. Bila kita baca surah Duha tu, habis baca surah Duha, la ilaha illallah wallahu akbar, lepas tu kita start, betul tak? Cuma masyarakat Melayu kita tambah la ilaha illallah tu, tapi penambahan itu tidaklah menjadi satu penambahan yang dicela sebab memberi maksud kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang menjadi sunnahnya yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir adalah kabir. Maknanya habis satu surah tu, sebelum start surah satu lagi takbir dulu.
Okey, Allahu akbar. Fa inna qara'na ala Ibni Katsir fa amarna bidzalik wa akhbarana annahu qara'na ala Ibni Katsir, tu maksud Ibnu Katsir tu adalah Ibnu Katsir Al-Qari, ya, yang dalam ilmu qiraat. Wa akhbarana annahu qara'a ala Mujahid fa amara bidzalika wa akhbaru Mujahid anna Qur'an. Maknanya dia bagi tahu siapa yang suruh ni, Mujahid. Bukan Mujahid, bukan kita tu, Mujahid tu imam tafsir ni. Apa jangan salah interpret pula dah. Kemudian dia baca atas Ibnu Abbas. Maknanya dia ada sanad dia. Mujahid baca dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas suruh dia baca lagu tu, dan Ibnu Abbas kata dia baca daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan Ubay bin Ka'ab suruh dia buat begitu, dan dia bagi tahu. Siapa beritahu? Ubay bin Ka'ab beritahu. Dia baca daripada atas Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyuruh kepada perkara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Ibnu Mardawayh dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan banyaklah kita tengok periwayatan ini. Jadi ini adalah perkara yang dimulakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, isu takbir dalam bila kita baca surah-surah yang bersifat qisarul mufassal ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang ad-duha, wad-duha, bila Allah Taala bersumpah, wow ni ini tok guru bahasa Arab boleh betul kan kalau salah. Wow ni nama dia wawul qasam. Wawul qasam, bukan waw yang dipunyai oleh tentera Al-Qassam Palestin tu. Waw sumpah, waw yang digunakan untuk sumpah. Wallahi wabillahi watallahi. Manusia dia tak boleh sumpah dengan makhluk. Sebab apa? Sebab menyebut sesuatu yang kita nak bersumpahnya, kita ni manusia, hak manusia nak sumpah dengan sumpah dengan Tuhan. Nak sumpah dengan Tuhan. Tapi Tuhan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak sumpah boleh tak dia sumpah dengan makhluk dia? Dan apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk, apakah itu menurunkan level Allah Ta'ala? La wallahi. Tidak langsung. Maknanya tak kala Allah bersumpah dengan nama makhluk, dia sama ke dengan makhluk? No, dia tak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini yang kadang-kadang selalu orang duk berbalah, berbincang, salah faham. Sebenarnya, apa sahaja keterkaitan Tuhan dengan makhluk adalah keterkaitan yang kita memang in general faham bahawasanya Tuhan adalah pencipta makhluk dan empunya segala-gala macam. Maknanya dalam apa yang kita ada ni, dalam dunia ni, al-kainat, al-kaun, kullu ma siwallah makhluk, setiap yang berlainan daripada Allah, selain daripada Allah itu adalah makhluk, maka Allah bolehlah dia nak guna matahari dia ke, wasyamsi. Dia pun nak guna matahari dia. Dia nak guna apa lagi? Wal qamar, bulan. Dia nak guna wal lail, malam. Dia nak guna apa saja. Sebab itu membuktikan kekuasaan dia. Itu menunjukkan. Dan apabila dia cakap tentang makhluk dia, itu adalah ciptaan dia. Maka dia berhak menggunakan apa yang dia cipta untuk dia bersumpah dengan keajaiban perkara tersebut. Dan keajaiban tu semua orang tahu dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Logically, logic mind orang tahu ini datang daripada. Tak perlu kita nak sembang sebab manusia tak mampu nak membina partikel-partikel. Manusia tak mampu pun nak ambil, kalau kita kata H2 dengan O, ya dia boleh buat, tapi dia nak buat hidrogen from zero, dia nak buat oksigen from zero, manusia tak boleh buat. Okey? Kita tahu, kita hanya mengambil apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu dalam surah ini bila kita sebut wadduha, dia al-qasam litakidil khabar raddan ala za'mil musyrikin anna al-wahya lanqata'a. Okey. Latar belakang surah ini adalah kalau kita tengok daripada ayat yang pertama ini sampai ayat yang ketiga, Allah Taala bersumpah wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan malam apabila ianya sunyi. Okey. Kalau kita tengok beza ni, dia ada beza. Allah Taala sebut wadduha, Allah cerita tak tentang kelebihan waktu duha ataupun waktu tu punya sifat? Tak. Tapi bila Allah cerita tentang malam, Allah cerita tentang spesifik sifat dia. Benda sama je, wadduha wal lail. Tapi dalam bila sebut tentang malam, wal laili idza saja, dia sebut tentang kelebihan waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Sebab apa? Sebab ayat ini turun, ini latar belakangnya, orang musyrikin pada waktu itu dia peduk dengar Nabi baca Quran every night. Dia peduk dengar Nabi baca Quran every night. Ada 2-3 malam Nabi senyap. Nabi tak bangun. Nabi pernah bersedih hati sebab inqata'al wahyu, terpotong sekejap wahyu.
terpotong sekejap. Ada cerita tentang Nabi naik ke atas bukit, tapi cerita tu tak warid lah, tak sahih. Bagaimana Nabi sangat kecewa bila mana terputus wahyu. Terputus wahyu maknanya Nabi tak dengar wahyu. Kita terputus baca Quran sehari tak ada benda, relax. Kita tak rasa apa-apa kan, kita rasa lepak je, okey, tak ada apa, tak ada rasa kekurangan pun. Sepatutnya terputusnya sehari daripada Al-Quran, kita dah kena rasa kosong, rasa sunyi dalam hidup. Apa benda aku tak lengkap lagi hari ni ya. Okay. Baik, Nabi terputus wahyu, lalu datang seorang perempuan Arab kata dekat dia, ya Muhammad, ini aku tidak melihat, inilah ara inna syaitana qad tarakaka. Aku tidak melihat wahai Muhammad, sesungguhnya ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak melihat sesungguhnya syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Dia nak istilahkan Jibril yang bawa main wahyu kat Nabi tu syaitan lah. Setan hang ni dah pergi dah. Saka hang, ini bahasa Melayu lah. Saka hang ni dah terbang lah. Dah tak ada lah. Maknanya hang tak baca Quran 2-3 malam, tak ada baca ayat apa-apa. Jadi kami tak dengar apa-apa. Jadi surah Ad-Duha ni diturunkan untuk menolak tuhmahan tersebut. Wad-duha wal-laili idza saja. Allah cerita tentang timing. Kemudian ma wadda'aka. Tuhan kata aku tak tinggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkanmu. Ini bentuk tasliyah, satu motivation, satu keselamatan, satu ketenangan kepada Nabi SAW. Jaminan dari Allah tak tinggal Nabi. Supaya tak ada kegusaran, tak ada setback dalam dakwah Nabi SAW. Sebab ni baru start ni. Baru nak mula pembinaan agama dan juga pembinaan asas-asas dasar-dasar kenabian pada diri Rasulullah SAW. Maka pada awal tu bila ada hiccups, bila ada perkara-perkara yang ialah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini memberi satu kekuatan bila Allah kata kami takkan tinggal kamu. Jadi fahamlah kepada kita bahawasanya bila Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggal kita, betapa banyak event dalam kehidupan kita tinggalkan Allah Taala dalam keputusan hidup kita. Berapa banyak kan? Berapa banyak kita tidak merujuk kepada Allah. Apa maksud rujuk kepada Allah? Maksudnya kita pohon perkenan. Nabi SAW idza hamma bi syai'in, bila Nabi SAW nak buat satu benda, yarka' raka'atain, Nabi semayang 2 rakaat. Sebab apa? Sebab dia nak minta dengan siapa dulu? Dia nak minta dengan Tuhan dulu. Syekh Dr. Zakir Naik dia sebut antara benda-benda yang dia kata orang tanya macam mana dia boleh ingat, macam mana dia boleh ada hujah, macam mana dia kata aku tak ada kekuatan melainkan dengan Allah Ta'ala. Setiap kali sebelum aku nak naik bercakap, aku akan solat 2 rakaat. Sebab itu Imam Bukhari dia menjadikan, dia kata hujah aku saksi atas benda yang aku tulis ni, setiap yang aku tulis sebelum aku tulis tu aku solat dulu 2 rakaat. Maknanya benda tu menjadi da'bis salihin. Orang-orang salih dia akan rujuk kepada dia, takkan tinggal Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita sedangkan Allah tak pernah meninggalkan kita. Jadi bila kita sebut tentang duha ni, banyaklah perkara-perkara yang berkaitan dengan waktu duha, dan saya kira belum lagi kita memperincikan kenapa Allah sebut ad-duha, kenapa Allah sebut tentang malam, sebab kedua-dua waktu ini sangat signifikan dengan kaedah manusia menguruskan kehidupan. Saya kira cukup mukadimah untuk hari ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya. Sekiranya ada apa-apa perbincangan, penambahbaikan, saya alu-alukan terutama daripada guru-guru kita yang boleh kita adapt dalam perbincangan, insya-Allah. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Dr. Izwan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kekanda kami Al-Fadhil Ustaz Husni di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Saya kira kita banyak mendapat panduan dan juga iktibar daripada apa yang disampaikan, walaupun baru di peringkat mukaddimah tentang perbahasan surah Ad-Duha dan juga asas-asas untuk menjadi seorang mufassir. Maknanya kena menguasai beberapa bidang ilmu, terutamanya bahasa Arab. Jadi saya kira saya buka peluang ini dalam baki masa sekitar 6 minit sebelum pukul 8. Kalau ada yang nak bertanya dan memberikan pandangan, silakan.
Saya ni lah sekejap sebelum tu saya terlupa sebab tengok Cikgu Jo saya terus teringat pasal sejarah. Jadi sejarah adalah salah satu ilmu yang penting. Dia asbabun nuzul tu semua berkaitan dengan sejarah sebenarnya. Sejarah adalah satu ilmu yang penting untuk kita tekuni juga berkaitan dengan Quran. Wallahualam. Ada soalan tu nampak dia. Silakan ada yang nak bertanya. Routine example. Okay. Assalamualaikum. Salam. Ya, Qisarul Mufassal, betul. Dr. Irwan betul. Qisarul Mufassal, betul. Qisar pendek. Silakan Cikgu Hashimah. Okey. Okey, cikgu nak bertanya. Cikgu sebagai seorang yang memang kata sangat dari segi ilmu Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya, macam-macam ilmu lagi yang kalau kita tengok tadi untuk memahami tafsir ni perlu ilmu yang begitu banyaklah ya. Okey, sebagai orang biasa macam cikgu ni, macam mana, apakah cara yang terbaik untuk cikgu memahami isi kandungan Al-Quran? Biasanya cikgu akan baca Quran, cikgu akan baca tafsir di sebelah tepi tu kan, untuk cikgu fahamlah. Tapi mungkin kalau perkata tu dia memang susah, tak boleh nak faham. Itu dia macam tunggang terbalik sikit dia punya ayat tu kan. Apa tu makna dia tu dalam satu ayat tu. Tapi kalau baca sebelah kiri tu, makna tu sekurang-kurangnya cikgu boleh ada kefahaman sedikit. Dan juga yang ni cerita pasal hari kiamat, ini cerita pasal bab-bab tertentu kan. Tapi mungkin secara mendalam cikgu tidak boleh memahaminya dengan lebih mendalam lah. Okay, jadi bagaimana agaknya cara yang terbaik untuk cikgu memahami tafsir ini? Okay. Soalan yang sangat cantik dan juga penting untuk kita tengok. Sekurang-kurangnya cikgu tengok juga tafsiran. Ada orang tak tengok langsung dan tak tahu langsung dalam dunia ni apa benda yang dia baca. Okay. Saya teringat ada seorang sahabat saya masa buat haji tahun 2011 kalau tak salah ingatan. Beliau ni orang yang banyak melakukan, dia ada sejarah hitam dalam hidup dia. Lalu dia bertaubat dan tahun dia bertaubat tu terus dapat pergi haji. Itu rezeki dia lah. Okay. Dan waktu dia pergi haji tu, kami galakkanlah mengikut Imam Nawawi, sekurang-kurangnya kita kena khatam 1 kali Quran. Kepada jemaah kita lah, bagi cabaran sikit. Siapa-siapa dapat 2 kali, padu. Dia datang kat saya satu hari, Ustaz, Alhamdulillah, saya dah khatam 2 kali. Weh, laju baca, saya kata. Tak, saya khatam baca yang Arab dan saya khatam juga baca terjemahan dia. Saya kata, 2 baca terjemahan, kita dekat dalam diri ni, aku dalam hidup aku tak pernah baca terjemahan Quran sampai habis. Kita dalam hidup pun tak pernah buat. Baca terjemahan saja sampai habis. So dia kata, Alhamdulillah saya dah buat dah dua-dua tu. Sepanjang berada dekat Mekah. Dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan tu kan, ataupun 2 bulan lah, maksimum 2 bulan. Biasa orang pergi haji maksimum 2 bulan, 2 bulan. Tak sampai pun 2 bulan, sebulan. Dia kurang gitu. So saya kata, Masya Allah. Jadi macam mana orang awam ataupun semua kita ni sebenarnya orang awam. Kalau nak dibandingkan dengan para ulama, jauh sekali. Jadi apa yang dibuat oleh cikgu tu betul lah. Cikgu baca, kemudian cikgu ni la yutraku yudraku kulluhu la yutraku julluhu, maknanya benda yang tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Kita baca dan kita tengok terjemahan, dan terjemahan tu sekurang-kurangnya memberi idea, insight awal kepada kita. Untuk kita tahu lebih lanjut, macam itulah, mungkin kita boleh cari, macam cikgu boleh cari terjemahan tafsir-tafsir yang dibuat secara ekstensif sikit, macam tadi tafsir Ibn Katsir, ada ekstensif terjemahannya. Kemudian tafsir kalau pergi kepada yang lebih lanjut lagi, Qurtubi tu besar lagi. Kemudian pergi lagi Ar-Razi, tu ada sisi lain pula. Tafsir Tabari lain pula, tafsir sahabat-sahabat. Tapi the main thing is, apa yang kita mampu memahami. Kalau kita nak pergi secara lebih lanjut, either
kita berguru banyak hari ni kuliah-kuliah kursus-kursus tafsir yang dijalankan dalam dalam medan kita, dalam masyarakat. Boleh kita hadiri kursus-kursus tersebut ataupun kita bertanya. Bila kita baca dan kita baca terjemahan, kita tak faham, Cikgu Hashimah call, Ustaz ni ayat ni pasal apa ceritanya? Contoh gitu. Jadi itu adalah usaha kita untuk kita buat. So jangan meremehkan apa-apa usaha yang berkaitan dengan Al-Quran selagi mana ia masih lagi tepat dan betul lah. Allahuakbar. Tadi ada sini yang kita angkat tangan tadi. Assalamualaikum. Ya. Salam. Bang Zul, silakan. Ustaz, saya buat macam mana apa yang Cikgu Hashimah buat, saya baca Quran, lepas tu saya baca terjemahan lah untuk faham apa maksud ayat tu. Ya. So, sebab kita ni budak smart ada basic bahasa Arab, so dapatlah kita pairkan maksud dengan ayat tu. Cuma dalam proses saya duk baca terjemahan tu, dia ada masa dia terjemahan tu menggunakan kami, ada masa terjemahan tu menggunakan aku. Apa beza dekat situ, Ustaz? Terima kasih. Okey. Pertama sekali, cara jawab simple, beza ejaan lah. Itu cara jawab simple. Kami dengan aku. Tapi apabila sebut tentang kami dan aku pada tempat-tempat, inna nahnu. Contohnya macam saya sebut tadi lah, inna sesungguhnya kami, nahnu, kamilah. Maknanya Tuhan kata kamilah. Kami dekat sini bukan bermaksud bilangan banyak. Bukan Tuhan tu banyak. Tak. Tetapi bila, bahasa kita budak-budak pun, ingat tak masa budak-budak kita selalu cakap, kamu buat apa? Kami dah makan. Nampak? Itu bahasa biasa. Kami tu maksudnya satu benda yang besar. Terima kasih Abang Azam bagi bacaan tambahan celiktafsir.net. Benda yang besar apabila Allah Ta'ala menggunakan kalimah, kalau dalam bahasa Arab sekalipun, ini minta Ustaz Bakru, Ustaz Jamalia boleh tambah lah. Saya ingat lagi, ini belajar kat Semak Gajang. Kenapa kita guna, sebab tu dalam kalimah Assalamualaikum, kita gunakan dengan lafaz jamak, salam sejahtera atas kamu, kita tak kata Assalamualaikum seorang. Bila kita jumpa seorang mentang-mentang nak belajar, nak praktis nahwu Arab, kita pergi cakap Assalamualaikum ya akhi. Tak ada siapa buat apa itu. Kan? Perempuan pula Assalamualaiki. Lepas tu pergi pula kepada orang perempuan ramai Assalamualaikunna. Tak ada orang buat macam tu. Orang akan guna Assalamualaikum juga. Sebab apa? Sebab khitab menggunakan jamak ni menunjukkan kepada azamah, ketinggian, kebesaran, kehebatan. Okey. Dan kalau kita jumpa kepada jumpa orang, contoh kita cakap dengan guru kita, kita kata barakallahu fi, kita tak kata ka, kita kata kum. Sebab apa? Ka engkau seorang, kum kamu ramai. Tapi kum dekat situ, jamak dekat situ bukan bererti ramai, tetapi bererti mengagungkan penghormatan kita bagi kepada guru kita. Maknanya bila kita menggunakan kalimah yang bersifat jamak ni, dia merujuk juga kepada maksud penghormatan. Bukan maksud ana tu, ini inni lakum. Tuhan kata wa ana. Tapi kalau kita tengok banyak ana ni juga digunakan untuk membicarakan tentang kata-kata manusia yang dinobatkan ataupun dinukilkan dalam Al-Quran, yang dihikayatkan dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Allah Ta'ala bagi tahu benda tu. Cuma ana tu dia spesifik pula. Maknanya seolah-olah benda tu one to one. Dia dengan dia ada pula pengkhususan, maknanya one to one. Dia macam nak seolah cerita akulah yang contoh dalam hadis kan, wa ana ajzi bihi. Itu nak menunjukkan eksklusivism. Lain pula. So kalimah ni sangat cantik sebenarnya bila kita tengok penggunaan-penggunaan ni dan maksud-maksud dia. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih pada yang bertanya, Cikgu Hashimah dan juga Abang Zul, kepada pengkuliah kita Ustaz Husni. Jadi alhamdulillah, saya kira kita tamatkan dulu buat masa ni, kerana mungkin yang lain ada urusan-urusan lain, dan kemudian kalau kata ada yang nak berbual selepas ini, kita akan tamatkan dulu YouTube live lah di siaran. Jadi dengan itu saya mewakili An-Nadi
mengucapkan terima kasih kepada pengkuliah kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni di atas perkongsian dan pengisian beliau pada pagi ini, dan juga kepada semua para guru kami. Kita pun sebut para guru kami Ustaz Husni Ya. sebagai menandakan penghormatan kita kepada guru-guru kita Betul. dan juga rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dan kepada semualah yang menyaksikan kuliah pada pagi ini. Untuk akhirnya saya mempersilakan Ustaz Husni untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وقولا وفعلا وعملا وكل شيء يا ربنا يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا يا رب اللهم احفظنا يا رب ya Allah jagalah kami, berilah kami panduan dan bimbingan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada perkara-perkara yang membawa kepada maksud iman. Jauhilah kami dan bencikanlah kami kepada perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjaga kami, ya Allah. Jagalah kami daripada sebarang wabak penyakit, ya Allah. Jagalah kami, guru-guru kami. Ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, yang telah mendidik kami, ya Allah, berikanlah mereka ketenangan, kedamaian dan juga kerahmatan dalam kehidupan mereka, ya Allah. Setiap baris yang mereka ungkapkan, setiap huruf yang mereka ajarkan, setiap hikmah yang mereka sisipkan kepada kami, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala yang berpanjangan kepada mereka dan masukkanlah mereka dan juga kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai ingatan bersama juga, insya-Allah petang ini kita ada satu lagi program bersama dengan para ahli perbankan kita, antaranya Al-Fadhil Ustaz Haji Nazri Cik, Saudara Hakimi Harun, Puan Eliza Hanim dan beberapa orang lagi dalam sesi kita bersama dengan mereka dalam karier ataupun kerjaya perbankan. InsyaAllah pada petang ini jam 3 petang. Jadi untuk akhirnya saya mewakili An-Nadi mengucapkan terima kasih kepada semua pengkuliah kita Ustaz Ahmad Husni. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang hari Ahad jam 7 pagi dan kemudiannya pada hari Sabtu bersama Ustaz Ismail Cikgu juga pada 7 pagi untuk kuliah subuh. Seterusnya para guru yang bersama dengan kita pada pagi ini dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita sahabat An-Nadi insya-Allah. Dengan akhirnya itu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kita mohon saudara Syazwan untuk